Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, selesai kita bersantai bersama Ustaz Don memperbaiki solat kita. Sekarang kita ke pentas bicara untuk memikirkan masalah ummah. Para penonton yang saya hormati sekalian, negara Palestin merupakan sebuah negara yang pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan di bawah Empire Turki Osmaniyah. Sehinggalah pada tahun 1918. Dan sebelum kejahatan Turki, negara British dan juga Perancis pernah mengadakan satu pakatan untuk mengambil dan berunding dengan Turki untuk mengambil sebahagian tanah dalam Palestin yang disebut sebagai perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian Sykes-Picot ini adalah bertujuan untuk mengambil sebahagian tanah Palestin daripada kerajaan Turki. Namun demikian, ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan bahawa tangan aku yang digunakan untuk bertasyahud tidak akan sesekali menandatangani perjanjian ini kerana aku yakin bahawa bumi Palestin bukannya hak orang lain tapi hak orang Islam. Para penonton yang saya hormati sekalian, hari ini kita bercakap tentang keselamatan Israel ataupun keamanan Palestin. Adakah ia perlu jalan sama rata ataupun seiring ataupun salah satu yang perlu kita pilih? Bagi mengupas persoalan tersebut, bersama kita adalah dua orang panelis yang kita jemput khas. Pertama sekali sebelah kanan saya ialah Dr. Hafiz Muhammad Noor, pengurusi Aqsa Sharif. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan beliau adalah Tuan Haji Nur Azman Muhammad Samsudin, pengurusi Lifeline for Gaza. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan bicara kita pada malam ini. Dr. Hafizi, secara umum, secara ringkas, gambaran sejarah konflik yang berlaku di antara Israel dan Palestin. Saya sebut secara umum tadi bagaimana Palestin pernah berada di bawah kerajaan Turki Osmaniyah. Ada pakatan, sudah ada pakatan untuk merampas bumi Palestin, tapi apa yang berlaku selepas itu? Baiklah, kalau kalau kita nak bercakap secara ringkas sebab benda ni sebenarnya tak boleh diulas dalam sejam. Betul. Ya, dia perlu kepada suatu kupasan yang mendalam. Tapi tak apalah, kita ambil intipatinya saja ya. Palestin ini sebagaimana kita tahu mempunyai sejarah yang panjang. Kalau kita tengok perancangan Yahudi lah, dia bermula pada tahun 1897 secara official, secara resminya 1897 apabila berdirinya sebuah pertubuhan yang dinamakan Zionist International Organization. Pertubuhan 1897. Pertubuhan Zionis antarabangsa yang ketuanya ramai orang mengenalinya Theodor Herzl. Di mana di dalam convention yang pertama ni, pertubuhan Zionis ini membuat satu resolusi, iaitu untuk mendirikan sebuah negara Yahudi yang berdaulat. Cuma tempatnya tidak dipilih, sehinggalah idea ini crystallize dan mereka membuat suatu tekad untuk mendirikan sebuah negara Yahudi yang berdaulat di bumi Palestin. Itulah yang berlaku konspirasi yang melibatkan British, Perancis, ejen British di Hijaz, mengadu domba orang-orang Turki dan juga orang-orang Arab. Itu panjang ceritanya, tetapi rumusannya pada tahun 1917 apabila benteng terakhir Turki Osmaniyah runtuh di Beersheba, maka Palestin itu dirampas oleh kuasa-kuasa berikat British dan Perancis, dan melalui itu mereka telah meluluskan satu deklarasi yang mereka namakan deklarasi Balfour pada tahun 1917. Itulah asal permulaannya. Dan dengan kelulusan daripada Parlimen British inilah orang-orang Yahudi berpindah masuk ke Palestin secara dikit-dikit dan juga secara borong. Dan kita fast track pada tahun 1947 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, oleh kerana begitu ramainya pendatang-pendatang Yahudi yang sudah membanjiri bumi Palestin, dia menimbulkan konflik perseteruan yang tidak berkesudahan. Akhirnya bangsa-bangsa bersatu yang baru ditubuhkan pada tahun 1945 membentuk satu jawatan kuasa namanya UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, terdiri pada 13 negara untuk memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan isu pertikaian antara pendatang Yahudi dan penduduk asal, iaitu rakyat Palestin. Jadi UNSCOP ni bersidang dan mereka kemudiannya mengemukakan satu rancangan namanya Partition Plan, plan pemecahan Palestin kepada dua negara. Kepada wilayah Arab dan wilayah Yahudi. Itu namanya the Partition Plan. Dan dibawa ke Persidangan Agung dan diluluskan sebagai satu resolusi 181. Yang mana 55% daripada bumi Palestin ini diserahkan kepada Yahudi dan 45% saja yang kekal di kalangan penduduk tempatan. Sudah tentu bagi sebuah penduduk rakyat yang berdaulat, sudah tentu mereka tidak menerima
resolusi tersebut. Senang-senangnya tidak dikonsult, tidak sudah dibincang. tentu mereka mengangkat senjata dan pecahlah perang Arab Israel yang pertama. Arab Yahudi gitu, Arab Yahudi. Yang berakhir dengan pihak Yahudi mendapat kemenangan. Ini adalah sesuatu yang dijangka ya, sebab orang-orang Yahudi ini dibantu dari sudut senjatanya, kemudian dari sudut diplomasinya. Bangsa-bangsa besar itu memang di belakang mereka. Amerika, Britain, seluruh negara Eropah bersama dengan mereka, agenda mereka. Maka akhirnya penduduk Yahudi ini menguasai lebih banyak kawasan, ya. 78% berbanding daripada 55% yang diperuntukkan di bawah resolusi 181. Nah, yang peliknya dibuat satu lagi perjanjian perdamaian Rhodes 1949 yang meluluskan pula ya tambahan sebanyak 23% yang menjadikan kawasan yang dikuasai oleh orang Yahudi ini 78%. Dan pada bulan Mei ya, Tuan Haji, bulan Mei 1948 diisytiharkanlah penubuhan negara haram Israel. Saya tambah haram sebab apa? Ianya didirikan dengan merampas negara dan hak penduduk Palestin ya. Jadi apabila berdirinya negara haram Israel ini, dia terdiri daripada 78% daripada wilayah Palestin yang asal. Jadi yang tinggalnya 23%. Nah, di manakah 23% ini? Iaitu jalur Gaza di sebelah barat yang bersampingan dengan Laut Mediterranean, kemudian tebing barat yang bersebelahan dengan Jordan, bersempadan dengan Jordan, dan di bahagian paling barat sekali ialah Baitul Maqdis Timur, di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa. Ini kedudukan pada tahun 1948 sehingga 1967. Dalam tahun 1967 berlaku perang 6 hari, the Six Day War, menyebabkan seluruh bumi Palestin termasuk Gaza, tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur dikuasai oleh Israel. Di samping Semenanjung Sinai, mereka ambil alih daripada Mesir. Di samping tanah tinggi Jolan yang sekarang ini menjadi isu dalam kebangkitan rakyat Syria menentang Bashar Assad ya. Mereka sebut, kita kerap mendengar tentang bukit ataupun tanah tinggi Jolan yang dikuasai oleh Israel dalam perang tahun 67 dan juga Shibah Farms di Lebanon. Baik, jadi bermula daripada tahun 1967 sehingga kini ya, seluruh bumi Palestin dikuasai oleh Israel. Seluruh ya, tidak ada satu inci pun yang tinggal. Nah, dalam tahun 1987 ini saya bercakap tentang key events event-event penting, event yang besar yang mengubah hala tuju dan arah perjuangan rakyat Palestin. Pada tahun 1987 tercetusnya intifadah. Siapakah belakang intifadah ni? Itulah kumpulan yang dinamakan Hamas pada hari ini. Dan mereka sebenarnya sudah lama bekerja, sejak daripada penubuhan negara Israel lagi, iaitu pada tahun 1948. Tapi mereka membentuk kekuatannya setelah mereka bergerak di tengah-tengah masyarakat, mendapat kepercayaan masyarakat. Kalau mereka bergerak di kalangan penduduk Palestin, memberikan perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan kesihatan secara percuma, bermula daripada tadika, sekolah, akhirnya membentuk universiti, bermula dengan klinik, kemudian akhirnya membentuk hospital. Sudah tentulah maknanya apabila tercetusnya intifadah ini, Hamas diangkat sebagai pemimpin. Kita akan bincang pasal Hamas sekejap lagi, Doktor. Saya nak beralih dulu kepada Tuan Haji Nur Azman. Soalan yang biasanya ditanya oleh kebanyakan masyarakat ramai, kenapa Palestin? Sebab saya difahamkan para mereka yang berbangsa Yahudi ada kepercayaan mereka sendiri kenapa mereka memilih Palestin. Dan apa yang disebutkan oleh doktor tadi cukup menarik, yang mana orang Yahudi di bumi Palestin hanya 31% pada asalnya, dengan jumlah tanah sebanyak 6% sahaja, kurang 6%. Jadi apa kepercayaan mereka pegang sehingga mereka begitu zalim sekali dan mereka begitu pelahap sekali meratah bumi Palestin? Baik. Kalau kita tengok sebenarnya satu-satunya tempat yang begitu unik dalam dunia ini yang menggabungkan tiga agama, agama samawi, agama langit ini ialah Baitul Maqdis, iaitu bumi Palestin. Agama Nasara, Kristian, agama Yahudi dan juga Islam. Dan sebab itulah digambarkan oleh banyak panglima-panglima Islam dan juga banyak ulama kita menggambarkan kalau aman Palestin, Baitul Maqdis, maka aman seluruh dunia. Kalau kocar-kacirnya Palestin, Baitul Maqdis, kocar-kacir seluruh dunia. The center of peace, or the center of the world. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana sebenarnya isu konflik, isu penjajahan yang kita nampak dan sebagainya itu, isu mereka nak ambil Palestin itu dia bukan Palestin sangat sebenarnya, tetapi sebenarnya ialah isu mereka ingin menguasai dunia. Ini hakikatnya. Sebab itulah Yahudi di dalam pandangan mereka berkata this is the center of the world.
Dan mereka mempunyai niat itu. Sebab itulah daripada apa yang diterangkan oleh Dr. Hafizi tadi, bermula dari 1897, yang bagaimana dia gambarkan terbentuknya World Jewish atau Zionist Organization yang pertama, dan selepas itu mereka merancang yang digambarkan oleh para, kita kata, akademis pada hari ini ialah Theory of International Conspiracy, pakatan jahat antarabangsa, yang perlu kita hurai dan kita lebarkan perbincangan itu, menunjukkan bagaimana sebenarnya mereka ini bukan penjajah macam mana British contohnya, Belanda, Portugis, tapi mereka ini perampas yang datang untuk merampas dan datang untuk menguasai. Jadi sebab itulah kita lihat di sini apa yang berlaku di Palestin ini, kita lihatlah merupakan satu peristiwa, satu perkara yang sebenarnya satu yang akan membina kekuatan kejahatan. Saya sebut kejahatan kenapa? Kerana kita lihat apa yang ada di dalam protokol mereka. Kita akan tengok apa yang ada dalam Talmud mereka yang telah mereka rombak, yang mereka kita kata korupkan, itu adalah merupakan satu perkara yang akan menyebabkan seluruh dunia itu hancur. Saya nak sebut di sini, kalau kita tengok bagaimana Baitul Maqdis contohnya, bagaimana Palestin contohnya, mereka pergi, mereka ambil tanah, mereka ambil rumah, mereka rampas, mereka tangkap dan sebagainya. Kenapa mereka berbuat demikian? Kerana yang pertama sekali, memang manusia yang normal tak boleh terima apa yang mereka buat. Dia terpaksa buat begitu. Sebab tu isu ini dia bukan isu sekadar isu konflik, tapi isu kekuatan ummah dan isu kekuatan kemanusiaan yang ada. Kemanusiaan sampai ke hari ini, ummah sampai hari ini tak mampu untuk nak melihat mereka sebagaimana yang gambaran yang sepatutnya. Mereka dilihat hanya sebagai manusia yang nak ambil tanah sahaja, tapi sebenarnya mereka punya agenda yang lebih besar. Sebab itulah kalau kita tengok apa yang berlaku di sana, kenapa Palestin? Kerana Palestin itu adalah merupakan titik di mana bermulanya suatu kuasa jahat yang akan menguasai seluruh dunia. Dasar-dasar perjuangan mereka bertentangan dengan dasar kemanusiaan dan keamanan. Banyak contoh. Rachel Corrie contohnya, seorang yang bukan Islam, datang ke sana nak melihat, nak membantu isu-isu kemanusiaan, dibunuh. Begitu juga dengan NGO yang bukan kita bukan Islam. Baru-baru ini saya berjumpa dengan seorang Izzat Shaheen dari IHH, bagaimana tidak buat kesalahan apa-apa, malahan dia tidak melakukan apa-apa pun perkara yang bersangkut paut dengan demonstrasi ke kemanusiaan, hanya datang sana nak belajar bahasa Hebrew dan kemudian untuk membuka satu pejabat kemanusiaan di sana. Dia telah ditangkap selama 21 hari, ditahan, diberikan bukan gangguan-gangguan psikologi, diseksa dengan fizikal yang tapi tidak seteruk rakyat Palestin, dan akhirnya dia terpaksa dibebaskan akibat daripada tekanan daripada Turki. Kenapa dia dibuat begitu? Hanya kerana flotilla yang akan dibuat. Begitu juga kita tengok bagaimana bila mereka menyerang Mawil Marmara contohnya, kematian 9 orang, 80 orang ditembak dengan berbagai perkara fizikal yang dikenakan ke atas penumpang dan peserta yang ada. Dan inilah kita melihat bahawa apabila central of kejahatan itu, pusat kejahatan itu tidak dilihat sebagai satu yang jahat, maka kita akan nampak penyelesaiannya hanya satu arah sahaja. Sebab itulah kenapa Palestin satu tempat yang mana amat penting. Di situlah bumi yang barakah sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT, dan bumi di mana tempat bertemunya 3 agama yang terbesar di dunia, yang digambarkan sebagai pusat kepada ketamadunan dunia yang dulu dan yang akan datang, Syam. Dan kita kena ambil berat tentang Palestin. Dan apa yang disebutkan Dr. Hafizi tadi, saya tertarik. Selepas Perang Dunia Kedua, isu ataupun konflik Palestin diberi kepada PBB. Dan PBB ini mula mengambil alih untuk penyelesaian konflik di Palestin. Soalnya, boleh ke PBB menyelesaikan masalah di Palestin kerana PBB itu sendiri dianggotai oleh 5 kuasa veto, the Big Five, US, Perancis, China, UK, Rusia, yang mana majoriti mereka tidak in favor dengan Palestin. Mampukah PBB ini menyelesaikan konflik Palestin? Komen sedikit secara ringkas. Baik, saya melihat PBB ini sudah tidak relevan lagi. Hakikatnya mereka mengekalkan Security Council atau Majlis Keselamatan yang terdiri daripada 14 negara anggota. 5 daripadanya adalah anggota tetap. Itu yang saudara Amin sebut tadi, iaitu Britain, Amerika, France, Rusia dan China. Apa juga keputusan mereka boleh turn over? Yang tidak menasabahnya
ini adalah negara-negara yang dianggap pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Kenapa mereka ni masih lagi menjadi anggota tetap setelah lebih daripada 67 tahun? Ya, sepatutnya sistem Majlis Keselamatan ini, struktur Majlis Keselamatan ini dirombak. Oleh kerana adanya sistem veto ini menyebabkan semua resolusi-resolusi yang memihak kepada rakyat Palestin dibatalkan. Bahkan kalau ada pun resolusi-resolusi yang dianggap yang dirasakan memberi kelebihan kepada rakyat Palestin, itu pun sebenarnya suatu yang kabur, yang tidak memberikan banyak makna kepada rakyat Palestin, terutama apabila kita bercakap tentang hak rakyat Palestin untuk pulang ke tanah air mereka, ya, hak rakyat Palestin untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara, itu tidak pernah disentuh, ya. Bahkan kalau kita lihat antara resolusi yang sering diperkatakan, resolusi 242, yang mana Israel mesti berundur balik ke sempadan apa yang disebut sebagai the Green Line 1967, itu pun tidak relevan kerana ini begitu kabur. Sebab tu kalau kita tengok dunia Arab, negara-negara Arab menolak resolusi 242. Kenapa? Kerana Israel telah membantah teks ataupun statement ataupun kenyataan resolusi ini yang menggunakan perkataan the occupied territory. Apabila bangsa-bangsa bersatu mendesak Israel berundur balik ke sempadan 1967 daripada the occupied territories, Israel membantah, dia hendak gugurkan perkataan itu. Sebabnya? Perkataan the itu apa maksudnya? The itu apa maksudnya? Maknanya suatu yang khusus, ya. Kalau kita mengatakan a cat, ya, seekor kucing, dia boleh jadi mana-mana kucing. Tapi kalau the cat, kucing yang khusus. Jadi bila Israel menggugurkan the occupied territory, dia membuat suatu yandayan bahawa dia yang akan menganggap yang mana yang dia occupy, yang mana yang dia jajah, yang mana dia tak jajah. Jadi di mana kita nak tentukan sebadannya? Jadi kita lihat dekat sini resolusi 242 yang menjadi asas kepada penyelesaian dua negara sebenarnya tak wujud. 242 itu satu resolusi yang sangat kabur, yang mengelirukan. Sebab tu saya kata, saya nak tegaskan dekat sini, kalau boleh kita jangan bercakap dalam bahasa two state solution ataupun penyelesaian dua negara. Satu istilah yang sebenarnya diperkenalkan, yang diketengahkan oleh bangsa bersatu, Amerika Syarikat dan juga Israel, untuk sebenarnya memanjangkan tempoh pendudukan ke atas bumi Palestin selama-lamanya. Baik, Doktor, kita akan pergi lebih lanjut tentang isu itu. Cukup menarik dan pentas bicara semakin panas sekarang. Dan saya ingin memetik satu kata seorang saksi di pembunuhan di Haifa, Palestin. Kata beliau mendengar sendiri bagaimana arahan tentera Israel mengatakan bahawa bunuh sahaja mana-mana orang Arab yang anda lihat, bakar semua harta mereka, pasang letupan di rumah kediaman mereka, di mana bumi Haifa yang asing 75,000 orang dibunuh seramai 65,000 dan akhirnya tinggal hanya 4% penduduk Arab di bumi Haifa. Kejahatan, kezaliman Israel luar biasa dan perlu kita bincangkan dengan lebih tuntas lepas ini. Jangan ke mana-mana di Pentas Bicara. Kembali ke Pentas Bicara, kita membicarakan tajuk keselamatan Israel ataupun keamanan Palestin. Tuan Haji Nur Azman, tadi Dr. Hafizi sudah mula mukaddimah tentang isu two-state solution ataupun penyelesaian dua negara. Adakah itu satu dongeng ataupun satu realiti, sesuatu yang boleh kita bicarakan dengan lebih tuntas ataupun satu dogma yang satu benda yang karut semata-mata? Baik. Kalau kita ikut logik akal kita, menggambarkan bahawa konflik kepada isu Palestin dan Israel ini ialah penyelesaiannya perdamaian berdasarkan kepada two-state solution. Logiknya ada, tetapi hakikat yang sebenarnya tidak ada. Kenapa saya sebutkan begitu? Kerana hakikat konflik itu bukan hanya sekadar perang, persisihan faham, persempadanan, pengiktirafan, tetapi hakikat konflik itu ialah hakikat dua dasar yang berbeza. Yang satu dasar ni ibaratkan malam yang gelap, yang satu dasar yang ibaratkan siang yang terang benderang dengan cahaya matahari. Yang memang tidak boleh disatukan. Tidak ada titik untuk pertemuan. Kalau ada pun titik pertemuan itu ibaratkan kalau kita kata ketika matahari terbenam ataupun ketika matahari terbit, di mana ketika itu waktu fajar atau waktu maghrib yang terlalu singkat, sangat sikit, yang digambarkan sebagai peace agreement,
yang kemudian akan dirungkai oleh dasar yang berbeza tadi. Sebab itulah kita lihat peace agreement tidak pernah berjaya setakat ini. Dia berjaya dalam masa-masa yang tertentu. Kenapa? Macam waktu subuh ataupun waktu maghrib. Sekejap saja. Sebab yang satu itu membawa maksud kemanusiaan, membawa maksud keamanan, membawa maksud hakikat kebenaran yang sebenar, hidup sebagai manusia. Yang satu lagi pula membawa hakikat kebinasaan, kezaliman, penganiayaan, kerakusan, perampasan. Jadi dua perkara yang memang berbeza. Tak boleh kompatibel. Tidak boleh disatukan. Dan ini hanyalah merupakan taktik-taktik untuk mereka menjajah, merampas Palestin dan seterusnya melebarkan sayap mereka sehingga ke seluruh dunia. Ini permainan mereka sahaja. Ya. Dr. Hafizi, European Union ataupun EU pernah dalam satu mesyuarat menteri-menteri luar bertempat di Brussels kata mereka ada satu kenyataan menegaskan bahawa segala aktiviti penempatan haram Israel dihentikan dan segala bantuan, segala pintu-pintu untuk diberikan bantuan mesti dibuka seluruhnya. Tetapi mereka enggan memberi kenyataan tentang mengiktiraf negara Palestin. Adakah ini juga satu mainan mereka sekaligus menunjukkan bahawa two-state solution ni is only a myth? Ya. Kalau diizinkan saya nak kemukakan terminologi yang lain, ya. Supaya kita tidak lagi bergantung ataupun merujuk kepada terminologi yang diketengahkan oleh Israel dan juga sekutu-sekutunya, iaitu penyelesaian dua negara. Kalau kita tengok two state solution ni sebenarnya mula diperkatakan pada tahun 1993 apabila termeterinya perjanjian damai yang pertama, Oslo Accord, di antara PLO iaitu Yasser Arafat dan juga Israel. Inilah titik permulaan kepada pengkhianatan bumi Palestin, ya. Kerana sebelum itu kedua-dua pihak tidak pernah bercakap tentang two state solution. Kedua-dua pihak bercakap tentang mengekalkan status quo, ya, iaitu Israel mengekalkan pendudukan selama-lamanya. Maknanya rakyat Palestin menganggap bahawa pembincangan itu ada satu pengkhianatan. Ya, dan Palestin pula sentiasa bercakap dalam bahasa untuk membebaskan setiap inci daripada bumi Palestin. Nah, sejak bila pula kita bercakap tentang penyelesaian dua negara? Tiba-tiba. Kalau kita beriman, kalau kita beriman dengan penyelesaian dua negara, berarti kita bersedia untuk mengiktiraf perampokan dan perampasan ke atas 78% daripada bumi Palestin. Itu yang saya katakan Palestin 1948. Saya menggunakan terminologi 1948 merujuk kepada daerah yang dikuasai oleh Yahudi berdasarkan kepada resolusi 181 dan perjanjian Rhodes 1949 yang berakhir dengan 78% daripada bumi Palestin diserahkan kepada mereka. Nah, saya nak tanya umat Islam, kalau kita bersetuju dengan penyelesaian dua negara ini, berarti kita bersedia untuk menggadaikan 78% daripada bumi Palestin kepada musuh. Nah, apa kita nak jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Nombor satu, apa kita nak jawab kepada penduduk Palestin yang sekarang ini menjadi pelarian? Bilangannya sudah mencecah 6 juta orang di Lebanon, di Syria, di Jordan dan di seluruh dunia. Mereka tak boleh balik kepada kampung halaman mereka. Cuba bayangkan, kita punya kampung tak beri benar untuk pulang. Berarti kita dikhianati. Sanggupkah kita menjadi pengkhianat kepada rakyat Palestin? Sebab itu saya kata, bila kita bercakap tentang two state solution, terminologi itu sendiri perlu kita tolak, ya? Sebab dia berakhir dengan pendudukan seluruh bumi Palestin selama-lamanya. Saya nak beritahu dua asas, ya? Nombor satu, Amin, nombor satu, Israel sudah mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara abadi pada tahun 1980 secara resmi. Mereka sudah isytihar. Apa maknanya apabila satu entiti mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara abadi? Apa implikasinya? Implikasinya mereka tidak akan melepaskan selama-lamanya. Apa jalan penyelesaiannya? Kalau mereka dengan berani dan angkuhnya mengatakan ini milik kami selama-lamanya, berarti kita juga perlu berani dan perlu ada izzah, ada rasa kemuliaan untuk mengatakan tidak, kami akan mengambilnya walau dengan cara apa sekalipun, dengan darah dan nyawa. Ini satu persoalan yang jelas. Kemudian tentang tebing barat, ya? Tebing barat yang menjadi sebahagian daripada negara Palestin kononnya akan diisytiharkan sebagai negara Palestin yang berdaulat. Bayangkan Israel, semua Perdana Menteri Israel, baik Menachem Begin, baik sebelum tu Ben Gurion, baik sebelum tu Golda Meir, kemudian yang selepasnya Benjamin Netanyahu, mereka membuat kenyataan-kenyataan yang seragam. Apakah kenyataan mereka? Tebing barat itu dirujuk dengan terminologi mereka, iaitu Judea dan Samaria. Mereka tak sebut sebagai the West Bank. Mereka sebut sebagai Judea dan Samaria yang merujuk kepada wilayah-wilayah Yahudi sejak daripada zaman para anbiya. Dan mereka mengatakan tidak ada Israel tanpa Judea dan Samaria. Berarti
bererti mereka juga tidak akan melepaskan tebing barat selama-lamanya. Apa kita bercakap tentang penyelesaian dua negara, sedang ini jelas satu perangkap, satu penipuan. Ya? Apakah kita rela ya, untuk kehilangan hak kita? Saya nak ingatkan ya, diri saya dan juga para penonton ya, 1935 Al-Haj Amin Husseini, Mufti Palestin, telah membuat satu persidangan ulama antarabangsa. Di dalam persidangan ini mereka memutuskan siapa-siapa juga yang menyerahkan walaupun satu kaki persegi tanah kepada penduduk Yahudi, bererti matinya mati sebagai seorang kafir. Dan putus hubungan kekeluargaan dengan ahli-ahli keluarganya. Kalau antara isteri dan suami, sah. Tidak ada hubungan antara ibu dan anak kalau ini berlaku. Nah, apa artinya kalau kita menyerahkan 78% daripada bumi Palestin kepada Yahudi? Jelas ketegasan. Jelas. Ini bukan soal politik. Ini soal akidah. Ini soal dunia akhirat. Tuan Azman, saya sekarang ni bila mengenang apa yang disebutkan oleh Dr. Hafizi, perjuangan yang tidak ada titik noktahnya, saya teringat pada 22 Mac 2004 apabila Syekh Ahmad Yassin dibunuh dengan kejam, dan sebulan selepas itu digantikan dengan Syekh Rantisi dibunuh juga kejam oleh tentera Israel, di mana ini menunjukkan bahawa peranan Hamas sangat ditakuti oleh Israel. Dan komen Tuan Haji Nazman, sebab kita juga terperangkap dengan permainan Amerika dan juga Yahudi khususnya mengatakan bahawa Hamas adalah teroris, padahal mereka adalah wira sejak dulu di bumi Palestin. Tuan Haji. Baik. Yang pertama sekali, bila sebut Hamas ini, kita nak kena faham Hamas yang digambarkan oleh Israel dan sekutunya itu adalah Hamas yang digambarkan sebagai binatang yang hanya tahu membunuh, yang tahu menganiaya dan menzalimi. Kalau kita kaji tengok berapa banyak sebenarnya rakyat Israel Yahudi yang telah dibunuh oleh Hamas berbanding rakyat Palestin yang telah dibunuh oleh Yahudi dan Zionis. Berapa banyak rakyat Israel Yahudi yang telah dipenjarakan dan diseksa oleh Hamas berbanding dengan rakyat Palestin yang telah ditangkap, diseksa, ditahan, dibunuh di dalam penjara oleh rejim Zionis. Jadi kalau kita lihat sebenarnya permainan-permainan ini adalah merupakan suatu tuduhan-tuduhan yang amat kejam. Apa yang saya nak gambarkan sini ialah bagaimana sebenarnya apabila kita saya pergi ke Syria melihat sendiri projek-projek di pelarian, pergi juga di Beirut, pergi juga di Gaza. Kita melihat bagaimana sebenarnya bila melihat Hamas ini, hakikatnya mereka adalah manusia yang sebenarnya menolong semua rakyat Palestin dari A sampai Z. Di mana ada bom jatuh, di situ ada mereka. Di mana ada orang sakit, di situ ada mereka. Di mana ada kekayaan yang boleh dibagi-bagikan, mereka ambil dan bagi. Mereka sanggup melepaskan kesenangan mereka, kebahagiaan mereka semata-mata nak bantu rakyat Palestin dan membebaskan Palestin dari Zionis Israel. Itu hakikat mereka. Ini bukan kata-kata politik. Saya bukan orang politik pun. Saya pergi sana tengok mata kepala saya sendiri bagaimana mereka berjuang. Lebih daripada wakil rakyat kita. Minta maaf saya nak sebut kat sini lah. Tak apa, teruskan Tuan Haji. Saya sebut gini kan, koordinator bantuan mereka keluar daripada pejabat, terus rakyat kumun, rakyat Palestin tanya sekian-sekian, terus dibagi resit, bagi sekian-sekian, selesaikan masalah mereka on the spot. Mereka bertindak sebagai sebuah kerajaan dan ini ditakuti. Jadi sebab itulah mereka takut kewibawaan yang ada pada Hamas itu, dan mereka takut kepada kekuatan yang ada kepada pergerakan masyarakat ini. Mereka memberikan fitnah. Baik, satu perkara lagi yang saya rasa penting untuk kita faham ialah apabila kita melihat pergerakan yang bersifat natural dan bersifat kemanusiaan dan keamanan ini, dan akhirnya telah dituduh kerana mereka membalas serangan-serangan tadi defensif. Kita ibarat senang ginilah, kita kata kita duduk kat rumah kita, dalam rumah kita tiba-tiba datang pencuri datang nak rampas rumah, pencuri datang nak colek kita, nak tangkap kita. Adakah kita boleh biarkan sahaja? Redha. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya. Mempertahankan diri oleh mereka itu adalah merupakan satu perkara yang sebenarnya tidaklah teroris, tetapi yang menyerang itu teroris. Tapi ini telah disebalikkan. Satu perkara yang amat ditakuti oleh mereka sekarang ini. Sebab itulah mereka melakukan pensempadanan lah, mereka melakukan penganiayaan, nak bunuh betul-betul orang yang baik-baik ini kerana mereka tidak boleh nak menang ke atas Palestin. Ini hakikat. Sampai sekarang Gaza tak boleh dikuasai oleh Israel. Dari sudut politiknya, sosialnya. Dan sampai sekarang sekiranya
demokrasi dijalankan di Palestin dan di Israel sendiri untuk memilih pemerintah, sampai sekarang mereka tak boleh menang. Saya bagi satu contoh di sini. Saya rasa kita patut tahu bagaimana kalaulah diizinkan pilihan raya, kita kata macam kat Malaysia, demokrasi, pasti kalah Israel, pasti. Kenapa? Saya contoh. Israel population, rakyat Israel hanya lebih kurang 6 juta. Dan growth rate dia itu hanya lebih kurang 1.9%. Birth rate dia 21 orang dalam 1000. Kematian 5 orang dalam 1000. Tetapi Palestin, rakyat Palestin, dengan siksaannya, dengan penganiayaannya, dengan sekatan perubatan dan sebagainya, sekarang ini mereka telah sampai kepada lebih kurang 8 juta. Lebih 2 juta daripada lebih 2 Israel. juta, dan growth rate-nya juga melebihi daripada mereka yang ada di Israel tadi. Kalau saya nak tengok di sini, lebih kurang 3.4%, yang tadi itu hanya lebih kurang 1.9%. 2 kali ganda. 2 kali ganda. Dan begitu juga dengan birth rate dia dan dengan death rate dia juga berganda berbanding dengan ada. Jadi apa yang mereka takuti? Kalaulah keamanan berlaku di situ, diizinkan sistem demokrasi, pemilihan, macam kita kata pilihan raya umum di sana, pasti mereka kalah. Sebab itulah keganasan menjadi satu-satunya cara mereka. Dan bagaimana nak menutup keganasan mereka? Tuduhan-tuduhan, Propaganda mereka itu yang mereka buat supaya akhirnya rakyat dunia tertipu, tapi mereka tak sedar rupanya rakyat semakin pandai. Baik. Para penonton, kita akan berhenti berehat seketika, tapi sebelum itu, Doktor dan Tuan Haji, saya ada soalan yang mana jawapannya ya atau tidak sahaja, iaitu two state solution bukannya penyelesaian. Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Tuan Haji Azman, tidak. Para penonton, tidak. apa pendapat anda setelah hujah demi hujah telah dikemukakan bahawa two state solution bukannya penyelesaian, malah tidak relevan dan hanya dongeng semata-mata? Kita tunggu selepas ini apakah peranan anda di rumah untuk kita membantu rakyat Palestin. Jangan ke mana-mana, di Pentas Bicara. Kembali ke Pentas Bicara, para penonton, kita membicarakan tajuk keselamatan Israel ataupun keamanan Palestin. Dan sekarang ini kita berada di peringkat membicarakan penyelesaian, how to solve the problem, macam mana kita nak mengatasi konflik ini. Dan sebelum itu, Tuan Haji, bagaimana pendirian Ismail Haniyeh di dalam isu penyelesaian di bumi Palestin, dan bagaimana pula peranan Fatah? Tadi kita bercakap tentang Hamas, Fatah bagaimana? Baik. Terus terang saya nyatakan, yang pertama sekali, Fatah dah tak relevan. Kerana sebenarnya kalau saya meninjau ke rakyat Palestin yang ada. Saya melihat satu-satu apa yang mereka boleh buat. Saya rasa ramai, majoriti rakyat Palestin merasakan mereka tak berbuat apa-apa. Jadi kadang-kadang bercakap mudah dan bercakap nampak hebat, propagandanya hebat, tapi perbuatan itulah yang dilihat oleh rakyat. Main bising je kuat, dalamnya kosong, tin kosong. Baik. Jadi tapi walau bagaimanapun, tidaklah kita nafikan kewujudan mereka, sumbangan mereka. Mungkin adalah kita kata sesuatu yang boleh. Jadi sebab itulah apabila mereka bergabung, itu satu kekuatan. Antara kekuatannya ialah masyarakat dunia semula melihat bahawa yang dikatakan teroris Hamas itu sebenarnya bukan teroris, kerana dia boleh bergabung dengan orang yang bukan teroris, quote and quote. Dan ini menyebabkan Ismail Haniyeh, Khalid Mish'al boleh pergi ke seluruh dunia. Cuma tak sampai Malaysia lagi. Boleh pergi ke seluruh dunia untuk mencerita dan memberikan gambaran kepada dunia bahawa ini adalah sebenarnya perjuangan rakyat yang sebenar, yang telah didiktit oleh diktator jahat Zionis tadi. Jadi peranannya itu, secara tersiratnya itu, dia telah membuka mata. Baik, ini suatu kekuatan. Satu kekuatan yang sebelum ini tidak ada. Maknanya kalau dulu golongan yang berfahaman positif terhadap Hamas itu, golongan itu, sekarang ni golongan yang negatif juga boleh dicapai. Ini adalah perkara yang positif. Sebab itulah kita lihat Fatah dan Hamas, kesatuan mereka itu satu kekuatan, walaupun kadang-kadang orang kata Fatah tak ada apa-apa, seperti yang digambarkan oleh rakyat tadi. Satu lagi perkara yang kita nak sebut di sini ialah bagaimana peranan tadi itu. Kita ataupun seluruh dunia, kita tahu apa yang ada pada Zionis itu tidak ada kebaikan. Tak mahu saya sebut, tidak ada kebaikan. Ceklah dia punya perbuatannya, tengoklah apa yang dibuat. Kalau ada kebaikan pun, di belakang itu dialas dengan kejahatan yang banyak, yang ditutup dengan kezaliman yang hebat. Sebab itulah kita kena dedahkan Zionis ini pada rakyat, pada seluruh manusia.
Dan kita kena dedahkan kejahatan mereka yang sebenar, bukan hanya sekadar mayat-mayat, apa yang mereka buat, apa yang mereka rancang. Kaitan mereka dengan international konspirasi, pakatan jahat antarabangsa. Kaitan mereka dengan international drug cartel, pengedaran dadah antarabangsa. Mereka adalah mastermind. Mereka adalah mastermind. Jadi sebab itulah ada 3 perkara peranan besar. Yang pertama sekali, kita kena membina kekuatan ummah kita semula. Rakyat perlu ada ilmu, perlu ada kesedaran, perlu ada kekuatan. Tanpa kekuatan, kita hanya akan dilanyak, dipijak dan dilakukan berbagai-bagai perkara. Sebab itu kekuatan perlu dibina. Kita perlu define apa kekuatan itu. Ini mungkin forum lain. Yang kedua, kita perlu bersatu. Kita jangan melihat isu Palestin ini hanya isu orang Islam. Kerana dia bukan hanya membunuh orang Islam. Saya melihat seorang Amerika yang ditumbuk kepalanya sampai berdarah, dipijak, ditumbuk tulang rusuknya sampai patah. Dia bukan seorang Muslim, tapi telah ditumbuk, dipijak kerana mereka mempertahankan, memperjuangkan hak-hak hidup rakyat Palestin. Sebab itulah isu yang sebenar bukan hanya sekadar isu orang Islam. Memang kita ada isu akidah. Memang kita ada isu persaudaraan kita, ukhuwah. Tetapi isu itu dunia perlu tahu. Ini sebab itulah perkara yang penting untuk kita ialah bersatu untuk membantu Palestin. Dan yang ketiga, yang penting yang digambarkan oleh para pengkaji-pengkaji ialah isu bersatu untuk menjadikan Israel alien di atas muka bumi ini. Boycott dia, economically, politically dan social. Inilah perkara yang kalau boleh dilakukan oleh seluruh dunia serentak, mungkin negara-negara payah nak buat, tetapi kalau rakyat, NGO dan seluruh yang ada di dunia ini melakukan boycott ini secara serentak, maka tentu Israel tidak ada tempat di bumi ini yang dia boleh hidup, akhirnya akan melutut. Itu solution yang kita kata umum lah. Solution yang khusus-khusus tu saya serah pada Dr. Hafizi. Baik, Dr. Hafizi, kita beralih pada Dr. Hafizi. Solution, what that we can do, apa yang kita boleh buat bagi membantu rakyat Palestin sekaligus mengalienkan Yahudi, Israel? Okey, begini ya, tapi sebelum tu saya rasa statement saya tadi tentang fatwa Al-Hajj Amin Husseini itu perlu ada klarifikasi, ya, penjelasan. Jangan ambil literally. Apa asasnya, ya? Sebab Rasulullah SAW pernah mewakafkan Al-Halil, Hebron pada hari ini kepada umat seorang individu Muslim yang pertama di Baitul Maqdis, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya, diwakafkan kepada Tamim bin Aus Ad-Dari dan keturunannya. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan siapa-siapa yang mempertikaikan status wakafnya Al-Halil ataupun Hebron ini, maka akidahnya dipersoalkan. Nah, apabila British mengambil alih Palestin, seorang hakim bernama Thomas Heckraf, beliau mengiktiraf bahawa tanah ataupun Al-Halil ini adalah milik Tamim bin Aus Ad-Dari dan keturunannya. Jadi kalaulah kita menggadaikan Al-Halil sendiri pun boleh menyebabkan akidah kita terjejas, apatah lagi seluruh bumi Palestin. Al-Halil letaknya di tepi barat. Baik, kita kembali kepada penyelesaian, ya, sebab kita adalah berjejak di bumi nyata, ya. Hamas bukanlah suatu pertubuhan yang tidak reasonable. Dia adalah sebuah pertubuhan yang rasional, ya, yang juga mempunyai program politiknya yang ditawarkan kepada dunia. Tapi masalahnya, the world is not listening. Dunia barat khususnya tidak mahu berunding dengan Hamas. If only they speak to Hamas. The correct address in Palestine is Hamas, bukan Fatah. Okey, baik. Apakah penyelesaian yang dikemukakan oleh Hamas? Penyelesaiannya ialah Israel berundur balik ke sempadan 1967. Tidak merujuk kepada resolusi 242 yang kabur tu, tetapi Green Line, iaitu berdasarkan kepada perjanjian Rhodes 1949. Yang sempadan tu jelas, namanya Green Line ataupun garisan hijau. Berundur balik. Kemudian apa yang berlaku? Setelah Israel berundur, dan kalau mereka bersetuju untuk berundur, maka akan diadakan perjanjian gencatan senjata, ataupun dalam istilah Arabnya hudna, jangka panjang. Itu boleh dirunding 10 tahun, 15 tahun, bergantung pada kedua-dua pihak. Sekiranya gencatan senjata ini menjadi kenyataan, maka kedua-dua pihak akan hidup tanpa peperangan untuk tempoh yang telah disepakati. Nah, orang bertanya, apa yang bakal berlaku setelah tamatnya tempoh gencatan senjata ini? Boleh dilanjutkan lagi. Ini bergantung kepada keseimbangan politik antarabangsa, ya.
Dalam erti kata yang lain, we have to buy time. Kita membeli masa supaya kekuatan umat Islam ini terus terbina sampai kepada satu tahap di mana Syekh Ahmad Yassin Al-Syahid mengatakan kekuatan umat Islam ini sampai ke satu tahap di mana Israel tidak boleh lagi wujud secara semula jadi. It's no longer viable. Kalau kita tengok, ya, perubahan-perubahan landscape politik antarabangsa pada hari ini, apa yang telah terjadi kepada Amerika? Amerika is no longer a force to be reckoned with. Ya? Ekonomi Amerika sudah jatuh. China sudah mula mencabar. Bahkan pakar-pakar ekonomi mengatakan dalam tempoh mungkin kurang daripada sedekat, China akan mengatasi Amerika. And Greece akan bankrupt. Ya? Itu adalah satu kenyataan. Apabila Amerika tidak lagi dapat menyokong Israel, maka Israel dengan sendirinya tak boleh wujud. Dalam erti kata yang lain, sementara menunggu final status. Apa final status ni? Penyelesaian akhir. Kita bersetuju dengan penyelesaian sementara, iaitu gencatan senjata. Undur balik kesempatan 67, rombak balik penempatan haram yang jumlahnya kini sudah mencecah 300-400 buah di seluruh tepi barat dan Baitul Maqdis, keluar sepenuhnya, lepaskan Gaza daripada kepungan dan akan wujud keamanan sementara untuk satu tempoh tanpa kedua-dua pihak perlu mengiktirafnya. Saya cakap begini sebab model ni dilaksanakan di dalam banyak situasi politik. Betul. Contoh Sabah, Amin, Sabah. Sensitif. Sabah ni dituntut oleh Filipina sehingga hari ini, walaupun mereka tidak membangkitkannya lagi, tetapi saya ingat apa tu Presiden Filipina yang pelakon tu, siapa nama dia? Marcos Aquino. Bukan. Yang selepas itu, yang letak jawatan. Beliau mengatakan kita cuma tidak membangkitkannya semula. Estrada. Beliau mengatakan kita cuma tidak membangkitkannya lagi buat masa ini, bererti mereka masih belum menggugurkan tuntutan ke atas Sabah. Dia tak iktiraf. Dalam erti yang sama, Israel tak perlu iktiraf Palestin, Palestin tak perlu iktiraf Israel dalam keadaan di mana gencatan senjata berlaku. Nah, apabila the balance of power tip in favor of the Palestinian, masa itu kita ada beberapa pilihan. Ini yang dikemukakan oleh Hamas, oleh Syekh Ahmad Yassin Al-Syahid sendiri. Iaitu yang pertama, penduduk Israel pada hari ini boleh pulang ke tempat asal mereka. Mereka datang daripada Poland, mereka datang dari Rusia, mereka datang dari seluruh Eropah, dan bangsa-bangsa bersatu mesti bertanggungjawab dan membiayai proses pemindahan ini. Sediakan tempat tinggal mereka, dan semua ini perlu dilakukan melalui channel ataupun saluran antarabangsa. Mereka perlu bertanggungjawab because it is a conspiracy yang membawa mereka masuk. Kedua, sekiranya mereka nak kekal di bumi Palestin, mereka boleh berbuat demikian dengan membayar ganti rugi, memulangkan balik apa yang menjadi hak rakyat Palestin. Dan itu pun ganti rugi ini perlu ditanggung dan ditampung oleh bangsa-bangsa bersatu kerana mereka bertanggungjawab. Dan mereka boleh menjadi rakyat, citizen with full rights dalam sebuah negara Palestin, hidup dalam aman dan damai. Dan model ini pernah dikemukakan oleh Umar Al-Khattab, Al-Uhda Al-Umuriyah, iaitu satu perjanjian pengisytiharan keamanan. Siapa sahaja yang duduk di Baitul Maqdis dan sekitarnya akan diberi hak, jaminan keselamatan dan hak untuk melaksanakan ajaran agama mereka dengan bebas. Baik, Dr. Hafizi, kita pun sudah kesuntukan masa. Ringkas Tuan Haji dalam masa kurang seminit, kesimpulan. Baik, yang pertama sekali kita lihat, kita perlu faham Zionis itu adalah merupakan satu kejahatan yang perlu didedahkan. Dan rakyat perlu faham bahawa rakyat di Palestin perlukan kepada kemerdekaan, dan kemerdekaan itu patut ditolong. Segala teori-teori Yahudi, segala teori-teori sekutunya yang nak merungkaikan quote-unquote solution yang disebut itu hanyalah merupakan permainan mereka yang tidak akan bawa kepada penyelesaian. Bagus, sampahkan teori mereka. Dr. Hafizi, saya akan tutup dengan satu hadis yang bermaksud akan ada di kalangan umatku mereka yang berjuang di pintu-pintu Baitul Maqdis, dan akan ada umatku yang akan berjuang di pintu-pintu Damsyik, dan mereka ini tak dapat dilemahkan oleh pengkhianatan golongan yang berkhianat. Dan satu lagi hadis, Nabi menyebut tentang umat Islam yang berada di Baitul Maqdis, mereka, isteri mereka, anak-anak mereka, pembantu-pembantu mereka berada dalam ribat, dalam kubu, dan mereka akan tetap berada dalam keadaan itu sehingga Allah memberikan mereka kemenangan. Jadi saya serulah diri saya, seluruh umat Islam, seluruh rakyat Malaysia untuk teguh bersama-sama dengan rakyat Palestin sehinggalah kemenangan dicapai, kerana kemenangan adalah milik mutlak rakyat Palestin. Baik, terima kasih Tuan Haji, terima kasih Doktor di atas perkongsian yang cukup bermakna.
Dan pada penonton semua, saya mengucap terima kasih di atas perhatian yang diberikan, dan sekiranya anda ada sebarang cadangan boleh emailkan ke bicara@tvalihijrah.com ataupun terus ke facebook.com/bicara dan tinggalkan komen anda. Kita akan memberikan pandangan serius terhadap apa yang anda kemukakan. Dan sebagai penutup, sebenarnya pada hadis yang Dr. Hafiz sebutkan tadi, mari kita merenung satu hadis Nabi yang Nabi sebut, lan tazalu ta'ifah min ummati la zahirin 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta yuzhirahullah. Kata Nabi, jaminan pada Nabi dengan perkataan lan, iaitu jaminan Nabi akan terus ada di kalangan umat aku satu golongan, satu kumpulan di bumi Palestin, di Baitul Maqdis, yang kerjanya mereka ialah menzahirkan kebenaran. La yadruhum man khalafum, tidak ada sebarang mudarat ke atas mereka sehinggalah dizahirkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah daripada hadis Nabi yang sahih. Kita jumpa lagi di Bentang Bicara minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.